Okey, kita start hari ni untuk topik masih bab 6. Okey, tajuk 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. Boleh rujuk buku teks muka surat 130 hingga 133. Okey. Okey, kita tengok dekat sini apakah masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan seharian. Okay, sebelum ni kita dah tahu dah kat mana kedudukan sendi, apa fungsi otot. Okey, otot bergerak secara antagonistik. Okey, otot mengecut dan mengendur untuk bergerak. Jadi apabila dah lama kita guna otot, dah lama kita guna sendi dan kita punya masalah pemakanan tak cukup zat dan sebagainya, mesti ada masalah dari segi penyakit. Akan ada macam-macam penyakit yang akan timbul, terutamanya untuk mereka yang semakin berusia ataupun menjalankan aktiviti cergas seperti bersukan. Okey, yang untuk atlet-atlet banyaklah menghadapi masalah sendi dan otot. Okey, so antara masalah yang berkaitan kecederaan pada sendi dan otot, okey, oleh aktiviti fizikal ataupun bagi warga tua. Okey, umur dalam 50 60 dah mula ada rasa sakit lutut. Okey, ada sebab-sebab dia lah. Okey. Okey, ini antara penyakit-penyakit juga yang melibatkan otot, sendi dan sebagainya. Okey. Okey, contoh osteoporosis. Okey, osteoporosis bisa dengar berkaitan dengan tulang, di mana tulang ni gejala dia tulang jadi ringan, rapuh dan poros. Poros ni maksud dia berongga. Okey, biasanya osteoporosis ni dia selalu jadi dekat wanita. Okey, sebabnya wanita dia banyak macam kalau pregnant, dia banyak kongsi kalsium dengan fosforus dengan baby. Lepas tu macam bila dah sampai waktu haid, darah keluar banyak, jadi darah kalsium banyak kehilangan darah, zat besi dan sebagainya. Jadi selalunya yang jadi ni pada perempuan. Okey, dan juga perempuan tu pun kurang minum susu dan sebagainya, dan kuranglah kalsium dan fosforus, so dapatlah penyakit osteoporosis. Bisa dengar ada osteoporosis? Bisa dengar tak? Bisa kan? Okey. Okey, kemudian kita ada osteoarthritis. Osteoarthritis ni lebih kurang dia biasanya kena pada sendi, rawan dekat sendi tu dia rosak. Osteo juga tapi arthritis. Okey, kemudian kita ada arthritis rheumatoid, radang pada membran synovial, dan biasa yang selalu kita dengar ialah gout. Okey, gout ni dia sakit sendi juga, pengumpulan asid urik yang banyak. Jadi asid urik ni dia banyak dekat makanan-makanan berprotein tinggi, contoh makanan laut dan sebagainya. Jadi orang yang sakit gout ni dia pantang dia tak boleh makan banyak makanan laut, sebab nanti asid urik tu banyak berlebihan, dia akan ganggu pada sendi-sendi, itu jadi sakit lah. Okey. Kemudian kita tengok balik macam mana kita nak elakkan masalah sendi dan otot. Okey, ni contoh lah. Macam mana kalau untuk atlet-atlet sebelum dia menjalankan sebarang aktiviti sukan, dia sepatutnya buat warm up, okey, pemanasan badan untuk mengelakkan daripada cramp, otot dia cramp dan sebagainya. Okey, kemudian kekalkan berat badan yang sihat. Okey, bila berat badan kita terlampau banyak, dia akan mengganggu tulang belakang. Okey, tulang belakang dan tulang, sebab dia nak tampung berat badan kita kan, tulang kita tu sepatutnya dia ideal dengan kita punya berat badan. Sebab itu kita ada BMI. Bila terlampau obes, jadi tulang kita tak dapat nak tanggung, jadi tulang jadi sakit lah nanti. Okay. Kemudian kita salah satu lagi cara untuk elakkan penyakit-penyakit yang berkaitan sendi dan otot, kita perlulah ada diet yang seimbang, especially yang kaya dengan kalsium dan vitamin D. Okey, selalulah minum susu. Tak kira umur berapa pun, remaja ke dewasa ke baby ke, memang kena minum susu untuk
bagi kalsium dan vitamin D tu untuk tulang dan gigi yang sihat. Alright. Okay, and then kita masuk pola pertumbuhan manusia. Okay, buku teks masih lagi muka surat 130. Okay, pola pertumbuhan manusia kita bentuk, dia bentuk macam sigmoid. Okay, bentuk S. Jadi pertumbuhan manusia ialah satu proses yang berlaku perubahan dari segi saiz. Nampak jelas saiz daripada baby, kemudian kanak-kanak, kemudian kita remaja, dewasa dan tua. Saiz memang berbeza lah. Sangat beza kanak-kanak dengan dewasa, berbeza saiz. Jumlah bilangan sel dalam badan kita pun berbeza. Dari kanak-kanak sampai dewasa. Berat, bentuk tubuh, fungsi badan semuanya ada perubahan. Okay? Jadi proses ini adalah proses yang kekal. Tak boleh patah balik. Jadi kamu nanti remaja, sekarang remaja umur 16 tahun. Tak boleh patah balik kepada kanak-kanak. Macam cikgu dah dewasa ni, tak boleh patah balik ke remaja. Jadi memori sajalah. Memori masa remaja. Kamu pun memori masa kanak-kanak. Dia tak boleh patah balik dah. Okay, jadi dia proses yang kekal dan tidak berbalik. Jadi kenapa proses pertumbuhan ni berlaku? Disebabkan oleh pertambahan bilangan sel. Jadi proses apa yang terlibat? Proses pembahagian apa yang terlibat untuk pertumbuhan? Siapa ingat? Siapa ingat? Ada siapa boleh bagi tahu? Meiosis? Meiosis kah untuk apa? Taufik, meiosis untuk pertambahan sel gamet. Kalau pertumbuhan biasa, kita panggil apa? Mitosis. Okay, good. So, mitosis lah yang terlibat masa pertumbuhan. Okay, pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan. Bukan setakat kita punya otot-otot saja yang melibatkan pertambahan ataupun penambahan saiz. Tetapi dia seluruh badan. Maksudnya rambut kita bertambah, kuku bertambah. Okay, semuanya terlibatlah sampailah kita masuk ke peringkat yang seterusnya. Daripada kanak-kanak ke dewasa dan sebagainya. Okay. Okay. Apakah dua parameter yang boleh digunakan untuk mengukur pertumbuhan? Okey, yang ni kan parameter ni adalah ukuran kita boleh ukur. Maksudnya nanti kalau kamu ada baby, kamu kena pergi klinik selalu nak tengok pertumbuhan baby tu. Jadi apa nurse akan tanya, dia akan suruh baby tu ditimbang beratnya. Okey, berat. Nak tengok jisim dia berapa berat lah. Okey, kemudian dia akan ukur ketinggian. Setiap bulan dia kena pergi cek. So, kalau ada masalah, contohnya berat baby tu tak berapa berat sangat. Sepatutnya dia 8 kg. Tapi dia tumbuh sikit je ikut bulan tu kan. Kalau kata 8 bulan macam tu, dia sikit je. Mungkin dia dalam 5 kg ke. Jadi, something wrong lah. Jadi, nanti ahli nutrisi ataupun dietitian akan jumpa ibu bapa tu untuk bagi khidmat nasihat macam mana nak bagi berat badan ideal bagi baby tu. Jadi, sama juga dengan ketinggian. Sepatutnya tinggi dia umur, katakan umur setahun, tinggi dia berapa? Contoh dia tinggi dia katakan berapa cm, tapi dia rendah. Jadi something wrong kan, mereka akan check balik. Jadi dua parameter yang kita nak ukur pertumbuhan adalah berat dan ketinggian. Dua ni saja yang kita guna untuk ukur. Okey, now kita masuk peringkat pertumbuhan manusia. Okay, kita ada beberapa peringkat yang kamu kena ingat. First, peringkat bayi. Okay, peringkat bayi ni bermula umur 0 hingga 3 tahun. Jadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia kategori bayi lagi. Dia bukan kanak-kanak lagi. Okay, masa ni dari segi jantina, dua-dua lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Masa ni kita tak boleh nak beza lagi yang siapa berat yang siapa tinggi lebih. Sama aja baby ni masa dia mengalami pertumbuhan. Kemudian kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat. Masa baby ni pembahagian sel sangat-sangat pesat berlaku.
Jadi macam kalau kita tengok bayi tu baru lahir, dalam masa sebulan 2 bulan kita dah nampak perubahan yang drastik. Muka dia dah berubah sikit, badan dia pun dah berubah sebabnya pembahagian sel berlaku dengan sangat pesat. Okey. Jadi pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Jadi masa ni makanan sangat penting untuk diet dia. Jadi masa ni digalakkan minum susu ibu sebab susu ibu mengandungi kandungan yang seimbang, diet yang sangat seimbang dan bagus. Lepas tu lepas umur 6 bulan dia bolehlah makan makanan yang dah pejal dah sampai umur 3 tahun. Okey, masa ni kena jagalah pemakanan dia supaya masa pembesaran dia tu elok. Kalau tidak nanti takut dia macam lambat, dia tak membesar dan sebagainya, ada masalah nanti. Okey. Okey, peringkat pertumbuhan yang kedua lepas bayi tadi adalah peringkat kanak-kanak yang kedua. Okey, kanak-kanak ni kadar pertumbuhan dia taklah secepat bayi tadi. Dia dah slow sikit masa ni. Masa ni slow sikit tapi masih berlaku dengan pesat, tapi agak kalau nak banding dengan bayi tadi, dekat masa peringkat bayi tu lagi aktif. Okey, pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki. Masa ni kita nampak yang boys ni dia cepat bertumbuh berbanding dengan perempuan. Okey. Tadi masa bayi dua-dua sama-sama. Tapi masa kanak-kanak yang lelaki ni lebih sikit daripada perempuan. Okey. Dia masih juga perlukan makanan yang seimbang. Okey, protein, karbohidrat, yang tu sangat penting lah. So makan makanan yang seimbang bagi nak memastikan pertumbuhan sel yang baik. Okey, now masuk peringkat remaja. Ni peringkat kamu lah ni, remaja ni. Okey, apa beza dia? Peringkat remaja adalah peringkat awal. Dia ada 2 peringkat. Yang ni awal remaja 13 hingga 15. Kamu dah bukan awal remaja lagi dah. Dah masuk 16 kan? Jadi kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Okey, remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Yang ni jelas macam cikgu ajar tingkatan 1. Lelaki biasanya kecil-kecil lah. Yang perempuan tu dia dah matang, nampak tinggi sikit daripada yang lelaki. Form 1 kan umur 13 tahun. Tapi kalau cikgu ajar pelajar yang sama, bila naik form 4, nampak jelas dah beza dah. Hak lelaki tu lagi tinggi daripada perempuan. Okey. Masa ni remaja perempuan kebiasaan lebih tinggi dan besar berbanding remaja lelaki. Kamu ada memori kan masa form 1? Kawan-kawan yang lelaki tu kecil-kecil je. Masuk form 4 dia dah tinggi dah. Okey. Jadi peringkat ini juga perubahan ciri-ciri seks sekunder bagi remaja mulai berlaku. Okey, yang ni kamu pun sedang alami dah. Ini kan ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki dan perempuan. Okey. Dan ni peringkat remaja, dah late remaja dah ni, kira masuk umur 16. Apa yang berlaku? Kepesatan pertumbuhan akan mula berkurang bagi remaja perempuan. Yang perempuan dia dah stop. Tadi dia dah aktif dah masa awal remaja tu, 13 hingga 15 tahun. Masa umur 16, 17, 18 tu, yang remaja perempuan dah stop. Okey, yang lelaki dia akan teruskan pembesaran. Okey, dia teruskan pembesaran. Okey, ada soalan. Cikgu, Milo tu susu juga kah? Okey, Milo bukan susu. Okey, Milo bukan susu. Milo sebenarnya dia mengalami, dia ada banyak kandungan gula juga. Okey, kalau nak bagi ada susu, kena tambah susu lah. Jangan tambah susu pekat. Kalau elok, susu segar. Seelok-eloknya minum susu segar yang tanpa dicampur apa-apa. Okey. Alright, sambung. Okey, hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya terus berlaku. Jadi chances lah pelajar lelaki dia boleh terus membesar dan terus tinggi sampai umur 20 tahun. Yang mana yang tak apa tinggi tu jangan bimbang, umur 20 pun masih ada pertumbuhan sel, masih boleh tinggi. Yang perempuan habis can dah. Kalau takat tu je tinggi dia, itulah tinggi dia sampai bila-bila. Bila umur dah tua, lagi jadi rendah sebab kita punya sel-sel dah mulai mengecut. Okey. Okey, atas sebab ini remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Sebabnya dia punya pembesaran berlanjutan sampai umur 20. Okey, nampak kat sini dah beza dah. Bila pertumbuhan manusia di peringkat dewasa, jelaslah biasanya lelaki memang lebih tinggi dari perempuan. Okey.
Okey, ada soalan tak dekat ni? Kalau malu nak tanya boleh type. Cikgu akan sekali-sekala tengok cikgu punya handphone ni. Okey. Okey, now peringkat pertumbuhan manusia di peringkat dewasa. Okey, cikgu dah masuk peringkat ni, hampa belum lagi. Cikgu dah masuk peringkat ni, tengok lelaki tetap lebih tinggi daripada perempuan. Okey. Tengok lelaki sudah ada pertumbuhan seks sekunder, janggut, misai dan sebagainya. Okey. Now, pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malar. Jadi macam umur cikgu, umur suami cikgu dah tak ada dah pertumbuhan. Dah malar dah. Okey, dan hampir sifar. Okey, hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian-bahagian tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Okey. Walaupun tadi tumbesaran tu berlaku secara keseluruhan, tapi untuk ketinggian dan tumbesaran dari segi otot dan sebagainya tu, yang tu berhenti. Cumanya ada bahagian-bahagian tertentu yang tetap mengalami tumbesaran. Contoh kuku, kulit dan rambut. Jadi bila potong rambut ataupun botakkan rambut, dia still ada proses mitosis untuk keluarkan balik rambut baru, keluarkan balik kuku yang baru. Okey. Ni soalan lagi. Cikgu, tulang bayi dengan dewasa adakah sama atau berbeza? Tolong terangkan. Okey. Tulang bayi dengan dewasa dari segi apa tu? Bilangan sama je. Cuma saiz je lah berbeza. Tulang dari segi saiz berbeza dan proses tumbesaran mitosis tu aktif pada bayi. Okey, dekat kalau yang dewasa, kalau dewasa dah berhenti dah lah. Dah stop dah. Saiz dia berbeza. Okey. Okey, next. Okey, ini adalah graf bagi lengkung pertumbuhan manusia. Okey, graf ni berbentuk sigmoid. Okey, dalam ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, daripada buku teks. Kamu boleh rujuk muka surat 132. Okey. Kita buat sekejap je kita punya Google Meet ni. Sekejap lagi kamu boleh ada masa yang free tu sampai pukul berapa? Hari pukul 1 kan. Terus buat homework yang cikgu nak bagi. So taklah tertangguh-tangguh. Okey. Alright. Analisa graf. Okey, kamu boleh rujuk juga buku teks tu. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat di peringkat awal. Dia macam ulang balik penerangan cikgu tadi. Okey. Selepas itu kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak. Okey, kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja. Jadi tangan tu tengok rujuk pada graf tu. Masa cikgu terang B umur 3 sampai 13 tu, nampak dia naik sakit graf dia kan? Dia naik sikit tu. Menunjukkan kadar pertumbuhan menjadi cepat semula lah di peringkat remaja dan menjadi perlahan apabila sampai ke dewasa. Dia slow dah. Slow down. Okey, corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S. Kita panggil lengkungan sigmoid. Okey, lengkungan sigmoid. Okey, graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Okey. Jadi untuk manusia pertumbuhan akan berhenti apabila mencapai kematangan. Okey. Ini bisa tengok tak? Bisa tengok tak gambar ni? Ni penyakit genetik Ini penyakit genetik yang kita panggil sebagai progeria. Okay, progeria ni adalah penyakit yang mana penuaan pramatang. Dia bayi lagi, umur dia mungkin 4-5 tahun tapi dia cepat jadi tua. Okey, penyakit yang jarang berlaku lah, penyakit genetik. Okey, berlaku di peringkat kanak-kanak yang menyebabkan kanak-kanak kelihatan seperti orang tua. Ini penyakit progeria. Okey, tadi kita tengok, kita boleh nampak tadi pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Jadi kita tengok, boleh rujuk graf yang kedua, Rajah 6.17, graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan. Okey. Okey, macam ulang balik yang cikgu terang tadi, kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah berbeza. Okey, berbezalah. Kemudian daripada peringkat bayi sehingga peringkat awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. So kalau soalan dia tanya, kita explain daripada peringkat demi peringkat. Kat mana yang dia berbeza sampailah peringkat tua. Yang kita kena terangkan explanation macam tu.
Masa bayi sama besar. Lepas tu masa kanak-kanak, lelaki membesar dengan lebih cepat daripada perempuan. Okey, kena terang macam tu. Kalau pertumbuhan seterusnya, perempuan mengalami akil balik lebih cepat antara 12 hingga 14 tahun. Kemudian masa ni kita cerita pula. Tadi kita start daripada bayi yang sama-sama tumbuh sarang yang sama. Kemudian kanak-kanak, lelaki ke perempuan lebih? Lelaki ke perempuan? Kalau kanak-kanak? Lelaki. Lelaki membesar dengan cepat sikit. Lepas tu bila sampai remaja, umur 13 hingga 15, perempuan kan? Okey, perempuan sebab masa tu perempuan dah capai akil balik dah. Lelaki belum. Okey, lelaki macam kanak-kanak lagi. Sebab tu bila cikgu ajak form 1, yang lelaki ni suka main-main sikit. Ni tak berapa nak matang lagi. Cikgu faham yang tu. Kalau perempuan ni kalau buat homework semua, terus dia buat matang sikit. Yang lelaki banyak main. Bila masuk tingkatan 4, dah mula okey dah. Okey, dah matang sikit. Okey, pada peringkat ini perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki, iaitu lebih tinggi. Okey, lepas 14 tahun lelaki akan lebih daripada perempuan dari segi tumbesaran. Okey. Jadi kamu kalau adalah soalan macam ni, kamu kena explain ikut fasa daripada umur-umur berapa. So lebih kurang 4 fasa lah kamu kena terang perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok soalan. Tak ada soalan Ada siapa ni? Taufik je duk tanya. Orang lain nak tanya apa-apa dah kat cikgu? Tanya je. Ada nak tanya? Komunikasi kena dua hala. Jangan cikgu seorang-seorang yang cakap. Baru je. Okey, baru cikgu semangat nak terang. Kamu pun semangat nak belajar. Ada tak? Tak ada? Cikgu, kalau macam terbantuk tu tak boleh buat apa dah. Bila terbantut, okey, bagus soalan. Ada jenis-jenis penyakit kekerdilan yang tu disebabkan hormon. Okey, hormon pertumbuhan dia kurang. Bila hormon pertumbuhan kurang, dia akan jadi kerdil. Terbantutlah tumbesaran dia. Okey. Ada juga yang terbantut bukan disebabkan hormon, disebabkan pemakanan. Jadi dia makan makanan yang tak seimbang. Protein tak cukup, terutamanya dekat negara-negara miskin kan, dia pun tak cukup protein, tak cukup karbohidrat dan sebagainya. Yang tu dia kekal lah bila dia dah ada tumbesaran dia tu terbantut, dia kekal lah. Itu masalah dia. Sebab tu dia di peringkat awal bila baby dilahirkan dan sebagainya, dia memang selalu kena pergi klinik untuk check up. Jadi nurse akan check up dari semua segi. Jika ada masalah genetik dan sebagainya, dia akan detect awal. Mungkin akan kurangkan sikit lah dia punya kesan dia tu. Jadi dekat negara kita pun ada kan yang kerdil. Yang kecil. Yang viral baru-baru ni kan, yang lelaki tu kahwin dengan perempuan tu kecil je kan. Kerja duduk dukung yang dekat TikTok, kerja gambar dukung je kan. Tengok tak? Ada kan? Itu masalah genetik juga. Bagus. Tengok je tak apa. Jangan TikTok pun tak apa. TikTok kalau ada unsur belajar tak ada masalah. Kan? Siapa rajin buat TikTok untuk sains pun okey juga. Nampak kreatif kan. Budak-budak sekarang ni kreatif dan cepat belajar. Macam cikgu ni dah tua ni, lambat sikit nak belajar. Peranti-peranti baru. Tapi yang terbantu tu ada peluang kalau nak proses nak tinggi tu. Kalau okey, bagus. Kalau dia daripada awal, dia ada peluang lah untuk repair balik. Tapi kalau dah lambat dah, macam sepatutnya umur dia okey, katakan kalau kata umur 17, katakan tinggi sepatutnya 160. Tapi tinggi dia 120 macam tu kan, kecil. Jadi masa tu susah dah. Sebab dia dah masuk peringkat remaja dah. Tapi kalau peringkat awal, dia boleh lagi. Kalau dah dewasa macam dah masuk peringkat remaja, susah dah lah. Tulang tu orang kata apa, macam kita sembang-sembang tulang tu dah keras dah. Tak boleh lenturkan lagi lah. Macam nak lentur buluh-buluh kan. Nak lentur buluh mesti daripada awal. Macam tu lah lebih kurang. Jadi di peringkat awal tu kena detect siap-siap.
Faham tak? Okey. 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 Ada lagi soalan? Bagus, ada soalan baru kita rancak bersembang. Rancak belajar. Tak ada soalan? Ada lagi? Minum susu tak hampa? Susu maksud susu yang kita sepatutnya minum tu susu segar, direct. Apa tu, susu lembu ke ataupun yang bancuh ke. Elakkan susu tin, susu pekat tu. Susu pekat tu dia gula dia banyak. Nanti penyakit lain yang mai. Diabetes lah, okey. Yang tu kita tak mau. Kalau susu yang segar tu okey. Okey. Bagaimana gizi makanan mempengaruhi pertumbuhan? Okey. Jadi gizi tu, maksud gizi tu adalah pemakanan yang seimbang. Macam mana kita perlu makan dengan kadar yang seimbang. Gizi tu dalam makanan yang seimbang tu ada berapa kelas makanan? Siapa ingat? Ada berapa kelas makanan yang sepatutnya kita makan yang badan kita perlu? Ada berapa? 5, 6, 7? 5 je? 7 kot. 7 kelas makanan. Ingat 7 kelas makanan. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat jenis makanan macam pasta, nasi. Macam kita makan ruji nasi. So nasi lah. Roti, okey, pasta, makan apa tu, makaroni ke, spaghetti ke, semua tu karbohidrat lah. Ubi ke, zaman dulu-dulu makan ubi kayu kan, still ada karbohidrat. Okey, lepas karbohidrat apa? Protein. Protein ni lauk-lauk lah, telur lah, ikan, daging dan sebagainya. Untuk yang ni penting ni, protein ni kalau kita belajar hari ni bab tumbesaran, protein lah yang perlu makan banyak. Okey, ikan, udang, lauk-lauk ni semua protein sebab dia bagi apa, sel-sel baru. Okey, lepas protein apa? Karbohidrat, protein, okey, lemak. Okey, lipid ataupun lemak. Lepas tu air, lepas tu vitamin, mineral, satu lagi serat. Serat ni sayur-sayuran. Tak makan serat, jadi apa? Bukan gastrik, apa tu? Sembelit. Sembelit ni bukan benda yang jangan dipandang mudah. Sembelit ni kalau selalu jadi sembelit, boleh mengakibatkan kanser kolon. Kanser usus besar. Bahaya nah. Mula-mula dia jadi buasir dulu. Lepas tak rawat, dia semua ikut pemakanan yang tak ada sayur dan sebagainya, mungkin takut dapat kanser. Kanser kolon, kanser usus besar. Itu bahaya. So 7 kelas makanan ni kena makan lah. Dari segi kuantiti dan keperluan badan. Sebab makanan-makanan ni dia akan membekalkan nutrien yang cukup untuk pembahagian sel. Bila kita sebut tumbesaran, automatik dia melibatkan pembahagian sel secara apa tadi? Mitosis. Okey. Okey. Cikgu kata tadi sekejap je, kita buat dalam setengah jam. Okey. Lepas tu kamu akan terus buat. Okey, kamu kena amanah lah ni sebab masa diperuntukkan untuk sains sampai pukul 1. Jadi terus buat. Okey, homework. Practice formative 6.2 tu nombor 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okey, yang ni kita tangguh untuk kelas seterusnya. Okey. Jadi tak habis lagi, sekejap lagi. Ada buku buku sains amali tu tak? Ada. Okey. So kita bincang teruslah sebab nanti kalau kamu buat dan hantar cikgu susah sikit nak semak sebab dia kecil-kecil ya. Kita semak. Jadi tugasan tadi ni, sekejap. Tugasan tadi simple ya tu. Kamu buat dalam buku latihan lah. Practice formative. Jawapan pun ada bincang tadi. Cikgu ada bincang tadi. Ya, kita buka muka surat berapa? Okey, muka surat. Cek balik 92. Ada semua buka Terus 92. Okey, muka surat 92.
Okey, terus kita buat. Okey, tulang menjadi lebih apa kalau osteoporosis? Tulang jadi apa? Padat lawannya apa? Tulang menjadi lebih Ringan. rapuh dan lebih poros. Poros tu dia berongga. Sebab dia tak minum susu ni jadi berongga. Tulang berongga dia mudah patah lah. Jadi jatuh sikit patah. Jatuh sikit Ni orang tua-tua selalu jadilah ni osteoporosis. Okey, sebab kekurangan apa? Kalsium dan fosforus. Bila kurang kalsium dan fosforus, dia akan dapat penyakit osteoporosis. Cuba tengok gambar tu, tulang biasa. Tulang biasa tu padat elok je. Okey, dia cantik ya. Kalau osteoporosis, yang ni kalau doktor buat scan lah, dia tengok tulang tu banyak lubang-lubang tu berongga. Tu masalah osteoporosis. Okey, yang kedua arthritis. Arthritis ada beberapa jenis, osteoarthritis, arthritis rheumatoid dengan gout. Kita tengok yang A dulu, osteoarthritis. Rawan di sendi rosak. Okey, tulang rawan tu yang jadi cushion tu, yang tu rosak. Disebabkan haus dan lusuh. Haus ni dia dah jadi orang panggil apa, dia nipis. Haus dan lusuh. Dapat tulis Okey. Okey, good. B, arthritis rheumatoid, keradangan. Radang ni dia jadi merah-merah tu. Dia jadi macam pedih lah radang tu kat dalam. Dia merah tu. Keradangan membran synovial. Keradangan membran synovial. Ejaan dia membran macam biasa, membran, synovial, sinovia. Okey. Bila sebut gout saja, gout pengumpulan asid urik. ASID, asid urik, URIK. Okey, pengumpulan asid urik. Okey, now kita tengok aktiviti pola pertumbuhan manusia, aktiviti 6.10. Okey, pertumbuhan manusia. Okey, manusia bertumbuh ni proses yang berlakunya perubahan dari segi apa? Dari segi dulu kecil, lepas tu jadi besar. Segi apa? Size. Okey, dari segi size, bilangan sel. Lagi bentuk tubuh. Okey, good. Fungsi badan. Okey, fungsi badan. Betul. Okey, betul. Okey, now 2. Pertumbuhan merupakan satu proses yang kekal. Okey, kekal dan tidak berbalik. Proses yang kekal dan tidak berbalik. Okey, nombor 3. Lengkung pertumbuhan bagi semua haiwan rangka dalam. Yang kita dah explain tadi, manusia. Tapi sebenarnya, lengkung pertumbuhan ini berlaku pada semua haiwan yang rangka dalam lah, haiwan vertebra. Okey, haiwan vertebrata. Berbentuk huruf apa? S. Okey, yang dipanggil lengkung sigmoid. Okey, 4. Okey, lengkung pertumbuhan A, fasa awal. Kadar pertumbuhan adalah cepat. Okey, rapid, cepat. B, kanak-kanak. Kadar menjadi perlahan. Dia slow sikit. Tadi dia tajam, dia punya tu meningkat mendadak masa bayi, kemudian dia slow down sikit, perlahan. Okey, C, umur 10 hingga 20. Fasa remaja. Kadar pertumbuhan menjadi pesat. Okey, dia pesat. Pesat ataupun cepat. Okey. Masa fasa dewasa, kadar pertumbuhan naik lagi tak? D tu. Berhenti. Berhenti. Stop dah.
Dia tak larat bekerja, tak larat sel-sel tu tak larat dah nak bertumbuh dia, so dia stop. Okey, dia berhenti. Fasa penuaan. Penuaan ni umur 50, 60 macam tu dah masuk fasa penuaan. Kadar pertumbuhan positif ke negatif? Negatif. Negatif sebab dia dah turun. Okey, fasa pertumbuhan negatif. Ini adalah fasa-fasa bagi pertumbuhan. Okey, gariskan jawapan yang betul. 5A, bayi. Kadar pertumbuhan budak lelaki dan budak perempuan sama ke beza? Sama. Sama. B, kanak lelaki lebih cepat pertumbuhan dia. Okey, gariskan C, remaja, kadar pertumbuhan budak perempuan masuk umur 12 lebih cepat. Okey, selepas umur 14, so 15, 16 dan sampai 20, lelaki pula akan lebih cepat. Itu saja. Hari ni kita belajar apa hari ni? Kita cek balik sebelum kita bersurai. Kita belajar apa hari ni? Seorang awak nama tak naik lah, cikgu duk cak ni pesepok tau. Pola pertumbuhan manusia. Berkaitan dengan apa? Zamir, good. Zamir ke Sat-Sat? Zamir baru masuk. Okey. Kita belajar apa hari ni? Pola pertumbuhan manusia. Lagi. Peringkat pertumbuhan manusia. Okey. So, bagi tak kat cikgu, Salah nak ingat ke tak? Bagi satu contoh penyakit yang disebabkan oleh sendi. Senang ya, sendi problem. Gaut. Okay, good. Gaut. Okay, siapa lagi? Awak nama tak naik ni, cikgu nak panggil pun payah. Osteoporosis. Okay, siapa lagi? Patricia keluar ke? Kalau cikgu nak tanya, pada peringkat remaja, awal remaja, siapa tumbuh sarang lebih? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey. Kemudian bagi contoh makanan yang sesuai untuk pertumbuhan yang sihat. Protein. Okey, protein. Contoh makanan? Ikan, daging. Okey. Okey, apakah parameter yang kita guna untuk mengukur pertumbuhan? Ketinggian dengan berat. Ketinggian dan berat badan. Okey, bagus. Hari ni semua orang alert, semua orang fokus. Alhamdulillah. So, kita jumpa hari apa? Esok tak ada. Hari Rabu kan? Hari Khamis. Hari Khamis. Okey, hari Khamis cikgu akan buat secara voice chat insya-Allah. Boleh kot. Sekali-sekala kita buat Google Meet, sekali-sekala kita buat voice chat. Boleh macam tu? Boleh. Macam mana tak apa. Bagus. Macam itulah cikgu nak dengar semangat. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu terus. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Baik, sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Baik, kamu pun.